Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke webinar Sains Komputer bertajuk Cyber Security Self-Social Media Firewall. The morning begins as usual, accompanied by the hustle and bustle of the city. It's just another day at the office for this young man. Nothing out of the ordinary. But he is about to become a victim. He has a meeting with a client and needs to make sure his presentation is ready. With only a thumbprint, anyone can access your personal information. Every personal detail can be retrieved. On that very day, he had no idea what happened. The usage of cloud is now widespread. Important information saved onto an unsecured cloud can be transferred easily if you're targeted. First, they pick the data, then the client's account, personal information, and finally the IP address. And there's always someone willing to pay a high price for this information. Say hello to your new admin. He went from the computers to the servers and finally to the cell phones. By the time you realize something is amiss, it's too late. They do this for the money and without any remorse. Almost every day, hackers attack leading companies and their websites for personal information. Be on your guard at all times. This message is brought to you by Cybersecurity Malaysia. Sebelum mulakan sesi webinar, cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu Azlina binti Muhammad Nur yang merupakan guru sains komputer dari MSN Kuala Terengganu. Jadi, mari kita mulakan topik perbincangan pada hari ini. Topik yang akan dibincangkan merangkumi serangan dalam media sosial, langkah untuk melindungi media sosial, peralatan keselamatan dan isu-isu yang terlibat dalam media sosial. Tahukah para pelajar bahawa dalam setahun pengguna media sosial di Malaysia meningkat sebanyak 7%? Pada tahun 2021 sahaja terdapat 28 juta pengguna media sosial. Maka boleh dikatakan
rakyat Malaysia adalah pengguna aktif media sosial. Okey, para pelajar, apa itu media sosial? Media sosial ialah sejenis aplikasi berasaskan web atau aplikasi mudah alih yang membolehkan orang ramai berinteraksi dalam komuniti dan rangkaian maya dengan mencipta, berkongsi dan bertukar maklumat ataupun idea. Cuba pelajar-pelajar lihat pada paparan skrin yang tertera. Okey, jika diperhatikan, terdapat pelbagai contoh aplikasi media sosial yang biasanya digunakan oleh pelajar-pelajar. Antaranya Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Namun, adakah pelajar-pelajar mengetahui cara untuk melindungi aplikasi media sosial tersebut? Baiklah para pelajar, kita beralih pada firewall pula. Hampir semua orang di dunia ini berhubung dengan internet dalam kehidupan seharian mereka. Tapi, adakah mereka menyedari betapa pentingnya kebolehpercayaan sambungan internet? Jadi, para pelajar, mengapa pentingnya kebolehpercayaan sambungan internet ini? Untuk pengetahuan pelajar, penggodam boleh mengakses dengan cepat peranti seseorang apabila peranti mereka berhubung dengan internet. Terutamanya jika peranti itu mempunyai spesifikasi yang lemah dan perisian yang outdated. Oleh itu, firewall diperlukan untuk mengatasi masalah sebegini. Okey, para pelajar, apa itu firewall? Firewall ialah sejenis perlindungan rangkaian yang berfungsi apabila peranti berhubung dengan rangkaian internet. Jadi, apabila firewall digunakan, data yang masuk ke dalam rangkaian internet akan ditapis terlebih dahulu. Data yang baik akan dibenarkan untuk melalui rangkaian internet, manakala data yang tidak baik pula akan digugurkan secara automatik daripada rangkaian tersebut. Baiklah para pelajar, sekarang kita fokus pada serangan dalam media sosial pula. Secara amnya, terdapat pelbagai bentuk serangan dalam media sosial hari ini. Justru itu, cikgu akan kongsikan 6 jenis serangan dalam media sosial, iaitu Distributed Denial of Service, DDoS, Man in the Middle, Phishing, Clickjacking, Spam dan Malware. Okey, kita mulakan dengan serangan DDoS. DDoS merujuk kepada pembanjiran trafik internet oleh penggodam ataupun hackers menggunakan peranti seperti telefon pintar atau komputer yang mempunyai sambungan internet. Oleh itu, di sini pengguna akan dihalang daripada mengakses perkhidmatan dalam talian. Misalnya, pengguna ingin menjalankan urusan seperti pembelian dalam laman web, seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Dengan erti kata lain, serangan ini juga mampu menghalang server daripada memberi maklum balas kepada pengguna. Contoh server yang pernah diserang oleh penggodam ialah Google, Amazon dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau secara ringkasnya adalah SPA. Man in the middle pula ialah kebolehpercayaan pengguna terhadap server. Akan tetapi, pada hakikatnya, mereka telah berkomunikasi dengan laman web palsu yang berada di tengah perbualan antara pengguna dan server. Jadi, apabila pengguna memasukkan data sensitif ke dalam laman web, penggodam akan mendengar interaksi antara pengguna dan server untuk memintas data pengguna. Oleh itu, penggodam akan memanipulasi data yang diperolehi, iaitu data sensitif pengguna tersebut, seperti butiran akaun. Bagaimana pula dengan serangan phishing? Phishing ialah penyamaran identiti sebagai individu yang boleh dipercayai oleh penggodam untuk mencuri data sensitif pengguna. Untuk pengetahuan pelajar, sebelum serangan dilancarkan, penggodam akan terlebih dahulu menyiasat data berakam sasaran mangsa. Biasanya, saluran yang digunakan oleh penggodam untuk mencuri dan mengumpul maklumat pengguna ialah melalui email dan laman web palsu.
Bentuk mesej yang dihantar oleh penggodam pula selalunya mempunyai ralat pada ejaan dan tata bahasa serta kesalahan ejaan pada pautan bernama web berniat jahat. Contoh mesej yang dihantar oleh penggodam ialah daripada keuangan daripada bank seperti tunggakan bayaran pinjaman kereta dan mesej amaran daripada badan korporat atau pihak berkuasa seperti SPRM. Apabila pengguna membaca mesej penggodam, setengah daripada mereka akan percayainya dan mengalami rasa cemas atau panik dengan keadaan ini. Contoh lain pula ialah, katakan pengguna menerima email daripada bank yang mengatakan kata laluan perbankan dalam talian mereka telah digodam. Jadi, pengguna dikehendaki untuk mengemaskini kata laluannya dengan klik pada pautan yang dilampirkan oleh penggodam. Jadi, apabila pengguna klik pada pautan, akan membawa kepada pautan palsu yang dibina oleh penggodam dan bukannya pautan perbankan yang sebenar. Penggodam akan memanfaatkan kejadian itu dengan mencuri maklumat keuangan pengguna apabila mereka memasukkan data yang diperlukan ke dalam pautan tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada clickjacking pula. Okey, para pelajar, apakah sebenarnya clickjacking ini? Clickjacking merupakan satu serangan yang membolehkan penggodam untuk menipu dan memperdayakan pengguna supaya mereka klik pada laman web yang dibina oleh penggodam. Dari sudut pandangan pengguna, laman web tersebut mungkin boleh menarik perhatian mereka, tetapi sebenarnya wujud suatu lapisan lut sinar di atas bingkai laman web tersebut yang membolehkan penggodam untuk mengawal aktiviti di dalam laman web itu. Sebagai contoh, apabila pengguna klik pada pautan tersebut, tanpa disedari sebenarnya, secara automatik mereka telah memuat turun dan menjalankan operasi perisian berniat jahat, memberikan maklumat sensitif, memindahkan wang kepada pihak ketiga, membeli produk dalam talian, memadam email dan berkongsi maklumat yang tidak sepatutnya. Mari kita lihat serangan spam pula. Serangan ini dihantar oleh pengirim kepada pengguna yang disasarkan bagi tujuan yang berbeza. Pengirim mungkin menghantar email atau SMS untuk memasarkan produk, menyebarkan virus ataupun menipu pengguna. Dalam kes ini, latar belakang sasaran pengguna diselidik oleh penggodam menggunakan software bug. Untuk pengetahuan pelajar, software bug menghasilkan output yang tidak betul atau output yang tidak dijangka. Setelah menjumpai nombor telefon dan email sasaran pengguna dalam software bug, serangan ini dilancarkan oleh penggodam. Okey, para pelajar, bagi memahami serangan ini dengan lebih mendalam, kita beralih kepada contoh yang berkaitan. Andaikan seorang pengguna mendapat email daripada sumber yang tidak diketahui. Setelah membaca email tersebut, sebahagian daripada mereka mungkin tertarik untuk klik pada laman web palsu yang dilampirkan dalam email itu. Namun, sebenarnya laman web tersebut dicipta dan dikawal oleh penggodam. Baiklah para pelajar, serangan media sosial yang terakhir ialah malware. Kebiasaannya, serangan ini dilancarkan kepada sasaran pengguna dengan memasukkan perisian berniat jahat oleh penggodam untuk mendapatkan data sensitif dan membahayakan peranti pengguna. Jadi, penggodam akan mendapat manfaat daripada situasi ini untuk kepentingan mereka, seperti mendapatkan wang daripada pengguna, membalas dendam kepada pengguna dan merosakkan sistem operasi peranti pengguna. Untuk pengetahuan pelajar, kebiasaannya malware datang daripada pelbagai bentuk. Contohnya, fail terinfeksi dengan virus
laman web yang berbahaya dan perisian yang berniat jahat. Pengguna yang terkesan dengan serangan ini akan mengalami kerosakan fail, kehilangan data sensitif, fail penting terkunci, operasi sistem komputer menjadi lambat dan membawa kepada laman web yang berbahaya. Baiklah pelajar-pelajar, bagaimana kita ingin melindungi aplikasi media sosial? Cikgu yakin sebahagian besar daripada para pelajar telah mengetahui dan mempraktikkannya. Di sini, cikgu akan kongsikan cara-cara untuk melindungi media sosial kita. Kita mulakan dengan langkah yang pertama. Okey, sekiranya pelajar-pelajar ingin mencipta kata laluan, kriteria yang perlu diambil kira oleh pelajar ialah yang pertama, menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol istimewa iaitu special characters seperti alias, underscore, tanda soal dan sebagainya. Yang kedua, membina kata laluan yang panjangnya tidak kurang daripada 8 aksara. Yang ketiga, tidak menggunakan huruf atau frasa yang umum seperti nama pengguna dan tidak menggunakan maklumat peribadi dalam pembinaan kata laluan. Contoh di sini seperti tarikh lahir, tarikh ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Seterusnya, pengguna perlu menggunakan kata laluan yang berbeza bagi akaun media sosial yang berbeza. Ini untuk mengelakkan penggodam mudah untuk meneka kata laluan akaun media sosial pengguna. Seterusnya, mengaktifkan two-step authentication. Tujuannya untuk menyekat orang yang tidak berautoriti daripada mengakses akaun media sosial pengguna dan memberi perlindungan tambahan kepada pengguna. Contohnya, dalam transaksi perbankan dalam talian, penggunaan kod pengesahan transaksi TAC yang dihantar melalui sistem pesanan ringkas SMS dapat melindungi akaun pengguna daripada diakses oleh penggodam. Seterusnya, menyemak dan menetapkan setting akaun media sosial kepada private setting. Contohnya, jika kita ingin berkongsi sesuatu di media sosial, hanya orang yang dibenarkan sahaja boleh mengakses perkara tersebut. Jadi secara tidak langsung di sini kita telah melindungi maklumat di dalam media sosial kita daripada digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, pelajar perlu log off akaun media sosial jika tidak menggunakannya. Kenapa? Ini bagi mengelakkan orang lain menyalahgunakannya untuk kepentingan peribadi mereka. Seterusnya, pelajar juga perlu menggunakan email yang berbeza untuk akaun media sosial yang berbeza. Adalah disyorkan agar para pelajar menggunakan alamat email yang berbeza untuk tujuan berbeza, terutamanya untuk akaun sosial media. Mempunyai lebih daripada satu akaun boleh melindungi maklumat peribadi dan keuangan. Contohnya di sini, anda mungkin mempunyai akaun berasingan untuk hal keuangan, keluarga dan rakan, untuk beli belah dalam talian dan lain-lain. Seterusnya, pemantauan terhadap akses media sosial. Ini mesti dilakukan oleh pelajar-pelajar bagi mengelakkan orang yang tidak berautoriti mengakses akaun anda, terutamanya jika anda menggunakan dua peranti yang berbeza.
Seterusnya, pelajar-pelajar juga boleh menyemak tag akaun media sosial bagi mengelakkan orang menyalahgunakan tag akaun untuk kepentingan peribadi mereka. Contohnya, menggunakannya untuk pengiklanan komersial. Okey, seterusnya, pelajar-pelajar juga perlu sentiasa mengemaskini aplikasi media sosial bagi meningkatkan tahap keselamatan akaun dan menambah ciri baharu aplikasi media sosial kita. Kita lihat yang seterusnya. Pelajar juga tidak boleh sewenang-wenangnya meletakkan maklumat peribadi dalam akaun media sosial bagi mengelakkan orang yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakannya dengan menjual data peribadi pengguna. Seterusnya, permintaan kawan ataupun friend request di media sosial juga perlu disaring terlebih dahulu oleh pelajar-pelajar dengan hanya approve ataupun meluluskan orang yang dikenali sahaja sebagai rakan di media sosial. Okey, seterusnya live location juga hendaklah ditutup oleh pelajar-pelajar bagi mengelakkan penggodam atau orang yang tidak bertanggungjawab menjejaki keberadaan semasa pelajar. Pelajar-pelajar juga hendaklah mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum berkongsi maklumat di media sosial bagi mengelakkan penyebaran berita palsu dan penyalahgunaan maklumat peribadi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pautan yang dikongsi di media sosial haruslah diselidiki kesahihannya terlebih dahulu oleh pelajar-pelajar bagi mengelakkan ia membawa pelajar kepada pautan yang berniat jahat. Pelajar seterusnya, penimpas antivirus dan perisian firewall juga perlu diinstal ke dalam peranti pelajar-pelajar bagi meningkatkan perlindungan dan keselamatan peranti media sosial. Firewall yang telah diinstal ke dalam peranti hendaklah diaktifkan bagi melindungi media sosial daripada ancaman yang berniat jahat. Sambungan rangkaian internet awam hendaklah dielakkan oleh pelajar-pelajar, terutamanya di tempat awam seperti hotel, restoran dan lapangan terbang bagi mengelakkan penggodam dengan mudahnya mengakses peranti pengguna dan menggunakannya untuk kepentingan peribadi mereka. Selain itu, pelajar-pelajar juga perlu sentiasa mengemaskini sistem operasi peranti bagi meningkatkan tahap keselamatan peranti dan menambah ciri baharu sistem operasi peranti mengikut perkembangan semasa. Seterusnya, yang terakhir ialah menghapuskan cache and cookies bagi aplikasi dan browser dalam senarai history untuk mengelakkan penggodam menjejaki maklumat atau aktiviti pengguna dan dapat meningkatkan tahap kelajuan peranti pengguna. Baiklah pelajar-pelajar, kita beralih pula pada peralatan keselamatan yang boleh digunakan untuk melindungi media sosial. Peralatan keselamatan ini merupakan perisian untuk melindungi keselamatan media sosial. Antara perisian yang boleh digunakan ialah NetGuard Firewall, McAfee Antivirus, NordVPN, Log.dot, Digi.me dan Endpoint Protector. Okey para pelajar, kita mulakan dengan NetGuard Firewall. Peralatan ini merupakan perisian aplikasi percuma, tidak mempunyai gangguan iklan pada aplikasi, dapat menyokong lebih daripada satu peranti pengguna dalam satu masa, memantau dan menapis aliran keluar masuk internet
dan menyekat aplikasi serta laman web berniat jahat. Seterusnya, kita fokus pada McAfee antivirus pula. Okey, para pelajar, peralatan ini dapat melindungi pengguna daripada serangan virus, malware, spyware, ransomware dan kecurian identiti. Menjamin keselamatan sambungan internet dan fail, membenarkan pengguna memadam fail yang tidak digunakan, menyokong lebih daripada satu peranti pengguna dalam satu masa, menyulitkan data sensitif, meningkatkan prestasi komputer, mengosongkan cookies history dan meminimumkan penggunaan rangkaian internet. Okey para pelajar, kita teruskan dengan peralatan keselamatan yang seterusnya iaitu NordVPN. NordVPN ini digunakan untuk menyekat serangan malware dan laman web berniat jahat. Ia tidak mempunyai iklan pada aplikasi, menyekat penggodam daripada mengesan pengguna yang disasarkan, menyelesaikan isu buffer, menggunakan two-factor authentication dan melindungi sambungan internet. Bagaimana pula Logdot berfungsi? Untuk pengetahuan para pelajar, perisian ini akan memaklumkan kepada pengguna sekiranya terdapat sebarang ancaman serangan cyber pada peranti mereka. Ia juga melindungi akaun media sosial daripada serangan cyber, memadamkan perisian yang berbahaya dan juga melindungi data sensitif pengguna. Baiklah, kita lihat pada Digi.me pula. Secara umumnya para pelajar, Digi.me berfungsi dengan menyulitkan data pengguna agar susah diakses oleh penggodam, mengurus data pengguna dan melindungi perkongsian data serta data sensitif pengguna. Akhir sekali, kita beralih pada Endpoint Protector pula. Perisian ini digunakan untuk mengawal aktiviti pengguna, mencegah kehilangan data, memantau perkongsian data dan fail, menyekat perkongsian fail berniat jahat, menetapkan jenis akses pengguna dalam perkongsian fail dan menyulitkan data pengguna. Okey para pelajar, setakat ini dahulu perkongsian daripada cikgu. Untuk perbincangan seterusnya, cikgu serahkan kepada Cikgu Muhammad Fakhri untuk membincangkan isu-isu yang terlibat dalam media sosial. Sekian daripada cikgu. Asal bank akaun aku ni kosong ah. Korang dah confirm ke untuk presentation nanti? Yang kedua. Yang kedua Okey, nanti saya siapkan paperwork ni sebelum pukul 6. Ya, okay. Thanks guys. Tolong siapkan paperwork sebelum pukul 6. Hello, Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Encik Johan? bercakap? Siapa ni? Encik Johan, saya buat panggilan daripada Bank JKL. Saya nak sahkan transaksi pembelian jam tangan menggunakan kad kredit Encik Johan berjumlah RM13,350 sebentar tadi. Bila masa pula saya beli jam tangan? Awak silap ni. Tapi Encik, dalam rekod kami, jam tangan tu di-charge gunakan kepada kad kredit Encik. Biar betul. Bila ni, dekat mana? Mengikut rekod kami, Encik membuat pembelian itu di MNO Shopping Mall Hong Kong baru sebentar tadi. Jangan main-main lah. Saya tak beli apa-apa pun. Saya dekat Malaysia sekarang ni. Macam mana saya boleh beli barang kat Hong Kong? Betul Encik, memang ada dalam rekod kami. Minta maaf Encik Johan, saya rasa Encik Johan ni dah jadi mangsa penipuan kad kredit. Penipuan kad kredit? Biar betul. Habis macam mana ni? Okey, Encik, jangan panik. Pihak kami akan
Encik untuk siasat perkara ini. Saya akan sambungkan panggilan Encik kepada Jabatan Pengesahan Transaksi Kad Kredit Palsu untuk bantuan selanjutnya. Ya, tolong saya, Cik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Encik Johan, terima kasih kerana menunggu. Encik Johan, saya pegawai petugas. Boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan Encik? 851593 266661. Terima kasih Encik Johan. Saya juga perlukan nombor akaun kad kredit Encik untuk pengesahan selanjutnya. Sebentar ya. 8222 1120 8551 45410. Terima kasih Encik Johan. Nombor akaun bank Encik? Sebentar. 987 654 321. Okey, terima kasih Encik Johan atas semua pengesahan tersebut. Saya akan buat siasatan selanjutnya, tetapi untuk tujuan keselamatan simpanan Encik, saya cadangkan agar Encik Johan pindahkan baki yang ada dalam akaun ke akaun bank sementara. Nombor akaunnya Encik Johan saya baca 555 434 211. Saya ulangi Encik Johan 555 434 211. Lepas siasatan selesai, pihak kami akan pindahkan semula wang tersebut kepada akaun Encik Johan. Saya minta jangan maklumkan kepada sesiapa dalam masa selama 3 hari sehingga kami selesai siasatan. Baiklah. Saya akan buat pindahan tersebut secepat mungkin. Tolong saya. Terima kasih. Saya akan bantu Encik Johan, jangan risau. Serahkan semua butiran kepada kami dan kami akan aturkan segalanya untuk membantu Encik Johan. Baiklah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Azlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Fakhri daripada MRSM Langkawi. So, saya akan membentangkan mengenai case study berkenaan dengan tajuk kita iaitu Self-Social Media Firewall. Tak dapat dinafikan, terlalu banyak kes-kes scam, fraud yang melibatkan pengguna social media. So, topik ini membincangkan kenapa kita perlu berhati-hati dalam menggunakan social media dan bagaimana untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena ancaman-ancaman cyber seperti scam. Di sini saya ingin mengulas 3 isu utama, 3 kes utama yang saya ingin bawakan yang berkenaan, yang berkait rapat dengan tajuk kita pada hari ini. Kes pertama yang saya ingin bawa adalah berkenaan dengan seorang suri rumah yang telah kerugian RM57,000. Beliau telah tertipu dengan satu part-time job yang palsu yang dia offer dalam social media. So, ceritanya adalah sewaktu dia tengah surfing social media, dia ada terjumpa satu iklan yang menawarkan part-time job dengan e-commerce portal yang famous. So, apabila dia klik link and join satu WhatsApp group, and dia diberitahu untuk kontak seorang service personal ini yang introduce nama dia sebagai Adam. So, Adam ni memberi beberapa assignment kepada suri rumah ini, and lastly dia minta suri rumah ini untuk buat beberapa purchase, beberapa pembelian dalam website itu, and menjanjikan komisen yang banyak. So, dia menjanjikan komisen yang banyak untuk setiap purchase. So, apa yang suri rumah ini buat? Dia telah membuat 13 payment ke dalam 13 different account. Bukan melalui Shopee ataupun e-commerce itu, tapi melalui wire transfer. So, selepas 13 account ni, 13 transfer ini, dia masih lagi tak dapat commission. And dia sedar bahawa dia telah tertipu. Kemudian baru dia buat police report. By the time dia buat police report, dia telah kerugian lebih daripada RM57,000. So, apa yang kita boleh faham mengenai kes ini adalah, pertama adalah jenis scam dia. Ini adalah satu scam yang dinamakan sebagai advance fee scam, di mana dia
scammer itu berpura-pura untuk menjual sesuatu yang mereka tiada. Tapi at the same time ambil duit. So sama juga dengan servis yang ditawarkan. Contohnya dia menawarkan satu servis pada satu harga, and bila orang bayar, orang yang bayar tu tak akan dapat servis tu, and at the same time dia akan minta another payment lagi untuk dapatkan servis tu juga. So after second payment pun masih lagi tak dapat servis. Same thing, sama ada items ataupun servis. And kebiasaan kes-kes macam ni, dia akan target orang yang reply pada post dia. Contohnya macam dia post satu iklan, so ada orang message dia berkenaan iklan ni, yes, that's the target person. Dia akan target the person tu dulu. So bila dah dapat target, dah dapat bakal pelanggan, apa yang dia akan buat? Dia akan janjikan mangsa-mangsa dia ni duit yang banyak, ataupun pulangan yang banyak, ataupun barang yang murah. So apa yang victim akan buat selepas dia dapat offer-offer daripada scammer ni, dia akan buat bayaran. Selepas bayaran pertama, mereka mungkin tak akan dapat lagi benda-benda yang mereka inginkan tu. Mungkin dia beli sesuatu tapi dah buat payment, tak dapat lagi benda tu, and scammer minta second payment. So taktik-taktik ni kebiasaannya menyebabkan orang yang telah bayar first payment tu, dia akan bayar juga second payment, sebab dia dah invest duit daripada benda tu tapi dia still tak dapat. So dia sanggup untuk invest duit dia yang seterusnya, maksudnya second payment. So kadang-kadang even after second payment masih lagi tak dapat barang, scammer akan minta berkali-kali duit. Kadang-kadang mungkin sampai berbelas kali payment still tak dapat, baru diorang sedar yang diorang telah ditipu. So apabila mangsa sedar diorang telah ditipu, kebanyakan waktunya memang kerugian tu dah terlebih daripada apa yang diorang boleh keluarkan. Jadi seperti biasa, orang yang scammer ni akan lost contact. Sama ada diorang akan block contact, ataupun diorang just ghosting, diorang senyapkan diri and tak reply apa-apa. Apa yang mangsa boleh buat hanyalah boleh buat police report, and of course nombor telefon scammer adalah nombor telefon yang ditukar-tukar, sentiasa ditukar-tukar. So tak dapat nak cari siapa sebenarnya yang scammer ni. Ini adalah satu bentuk kes yang agak common dalam situasi social media kita zaman sekarang. Sangat common. Dijangkakan beratus-ratus ribu kerugian seluruh dunia untuk kes-kes seperti ini. So sebabkan ada banyak kes-kes ini berlaku, apa persamaan antara kes-kes yang suri rumah tadi dengan kes-kes orang yang lain sekeliling dunia yang kena situasi yang sama? So dia ada dua elemen dia. Satu elemen yang sama ni adalah money transfer yang tak boleh ditarik balik. Contohnya macam instant transfer. Alright. So wire transfer ni dia bagus untuk scammer sebab kebiasaannya duit tu tak di hold oleh bank. Tak ada pihak ketiga yang hold duit. Duit tu terus datang, terus masuk ke account scammer. Unlike Western Union ataupun MoneyGram, unlike macam PayPal ataupun Shopee, ini pihak ketiga. Jadi diorang ni akan simpan duit tu dulu sebelum serahkan kepada penjual. So dalam kes ni duit tu memang dah tak dapat diselamatkan, memang terus masuk ke dalam account scammer. So yang kedua yang kita boleh nampak adalah anonymous communication. Maksudnya communication dia secara rahsia, macam tiada pihak lain boleh nampak conversation antara si rumah ini dengan scammer. Apa yang ada hanyalah satu iklan, and apabila si rumah tu cuba untuk contact pesanan iklan tu, maksudnya melalui WhatsApp. Jadi pengguna internet yang lain tak boleh nampak apa yang berlaku antara si rumah dengan dealer tu lah, dengan scammer itu. Dan juga disebabkan scammer itu sendiri tidak menggunakan nama yang betul, and kemungkinan juga hanya bercakap melalui texting. Jadi kita pun tak boleh nak tahu jantina dia, kita tak boleh tahu race dia, keturunan kaum dia. Jadi
susah untuk kita nak tentukan siapa sebenarnya scammer ni. Jadi poin saya seterusnya adalah apa langkah-langkah keselamatan yang kita boleh ambil untuk mengelakkan transaction yang ataupun mengelakkan kes-kes yang seperti ini. So yang pertama adalah elakkan buat transaction dengan dengan pihak yang kita tak kenal, tanpa menggunakan what we call it a safety net, maksudnya menggunakan pihak ketiga untuk memegang duit tu. Contohnya macam Shopee. Kalau kita buat pembelian melalui Shopee, first Shopee akan pegang duit kita selepas kita beli sesuatu produk daripada penjual. And apabila penjual dah hantar barang, baru kita bagi tahu barang dah sampai, and Shopee akan release duit tu kepada orang itu. So maksudnya penjual tak mungkin scammer boleh membuat scam melalui Shopee contohnya. Tapi ada juga kes di mana scammer menjual barang melalui Shopee tapi meminta pelanggan, pembeli membuat bayaran outside daripada Shopee. Maksudnya bayar direct funds transfer, bank transfer. This is situasi yang bahayalah, yang sepatutnya pengguna tak menggunakan cara ini. Right. Yang kedua adalah pengguna ataupun pengguna social media tidak boleh terus percaya dengan apa-apa method yang apa-apa cara yang senang untuk dapat duit. Kadang kita senang tertipu dengan iklan-iklan macam jana duit melalui rumah, buat duit sambil baring. Iklan-iklan macam ni actually ada satu taktik scammer untuk mencari, untuk catfishing kepada mangsa-mangsa mereka lah, catfish. So, saya ingin membawa kepada kes kedua saya, iaitu kes di mana seorang pesara kehilangan RM220,000 dalam satu insiden love scam. Alright, pesara ini adalah seorang wanita daripada Pendang, di mana dia cakap dia berkawan dengan seorang lelaki yang mengenalkan diri sebagai Amran melalui Facebook. So, mangsa ni, perempuan ini, kematian husband dia sejak 2008, masih berterusan berkomunikasi dengan suspek ni, Amran ni, di mana Amran cakap dia adalah seorang doktor di Syria, and perbualan mereka adalah melalui WhatsApp. Jadi dia agak hidden, perbualan yang hidden melalui WhatsApp. So selepas berkenalan, suspek telah meminta mangsa untuk transfer duit atas dasar mengalami masalah kesulitan wang lah di Syria. Jadi apa yang berlaku, pesara ini telah transfer 51 transaction sepanjang berkenalan dengan Amran. And 51 transaction ini berlaku dalam tempoh tak sampai setahun. And selepas 51 transaction ni, barulah victim sedar yang dia telah ditipu. Kemudian baru dia buat police report. So, kes ini adalah sejenis kes scam yang dipanggil sebagai romance scam. Romance scam ni adalah satu cara di mana scammer tu akan cuba untuk dapatkan mangsa dia punya trust ataupun kepercayaan ataupun rasa kasih sayang mangsa dia, and menggunakan belas kasihan mangsa ni untuk mendapatkan duit daripada mangsa. Kebiasaannya kes-kes macam ni melibatkan scammer yang menggunakan profile picture yang menarik. Bukan profile picture dia sendiri, tapi profile picture orang lain. And profile picture ni of course seseorang yang nampak menarik, nampak kaya, and nampak friendly, supaya mangsa-mangsa tertarik untuk menghubungi mereka. So setelah dihubungi, scammer ini akan cuba merapatkan diri mereka dengan bakal mangsa mereka. And apabila mangsa tu dah rasa comfortable, dah rasa selesa dengan scammer ini, maka bermulalah situasi di mana scammer akan mula untuk minta duit. Duit ni mungkin juga duit minyak, mungkin duit flight ticket. Kononnya dia nak datang daripada overseas, datang ke Malaysia nak jumpa dengan mangsa,
ataupun apa-apa saja, mungkin kesusahan, dia cakap mak dia sakit apa semua. So dia meminta meraih belah kasihan mangsa. Dan scam ni selalunya berakhir apabila mangsa dah sedar yang mereka ditipu. Mungkin selepas beberapa transaction ataupun selepas mangsa dah kehabisan duit and scammer tak nak teruskan untuk minta duit pada mangsa. So waktu ini baru mangsa sedar yang mereka telah ditipu. Jadi berkenaan dengan love scam, antara target-target ataupun orang yang sesuai yang selalu dijadikan mangsa adalah kebanyakannya adalah orang yang berusia. Sebab orang yang berusia ni kebanyakan kemungkinan telah kematian suami atau isteri, kemungkinan juga mempunyai banyak duit tapi tidak mempunyai pasangan hidup. Jadi orang-orang berusia ni adalah target utama para scammer yang menggunakan love scam. Sama macam situasi dalam kes kedua tadi, iaitu seorang pesara and telah kematian suaminya. Selain daripada orang yang berusia, orang yang sensitif, maksudnya orang yang mempunyai nilai empati tinggi, sangat mudah untuk terpedaya dengan dating scam. Sebab orang yang mempunyai emosi sensitif senang untuk rasa kasihan kepada walaupun terhadap strangers, terhadap orang asing yang dia tak kenal. And juga salah satu tempat yang popular untuk dating scam ni adalah pengguna website dating seperti Tinder. And ada juga satu Netflix series yang menceritakan exactly macam mana love scam berlaku dalam Tinder, and it's a very famous Netflix series. Saya sangat recommend untuk belajar tengok series dokumentari itu. So macam mana kita nak buat satu countermeasure ataupun macam mana kita nak elakkan diri kita daripada terjebak dalam dating scam? So cara pertama adalah elakkan menggunakan dating site sebagai medium untuk mencari pasangan hidup. Sebab dating site ni adalah satu tempat di mana lubuk kepada scammer love scam, di mana mereka akan menggunakan pelbagai profile picture yang menarik, lelaki yang handsome, perempuan yang cantik, untuk mendapatkan mangsa-mangsa mereka. And kedua adalah sentiasa beringat and jangan mempercayai strangers atau jangan mempercayai orang yang kamu tidak pernah jumpa, orang kamu tak kenal, and especially kalau benda ni berkaitan dengan transfer duit. Sebab elakkan daripada memberi duit kepada orang yang kita tak kenal. Dan cara ketiga adalah sentiasa tengok kepada benda-benda yang tidak kurang kenal lah pada profile picture ataupun pada biografi orang yang kita nak cuba kenal ni. Contohnya macam orang ni terlalu kaya and dia nak berkenalan dengan kita, dia nak offer duit kat kita. Kita kena careful. Ataupun orang ni strangers yang kita tak kenal tiba-tiba cakap ingin berkenalan dengan kita sebab dia tertarik dengan kita kononnya. Yes, berhati-hati dan tengok pada profile dia orang. Tengok pada info-info yang kamu boleh dapat daripada mereka ini dulu. And paling penting sekali, buat satu Google search kepada user profile foto. Kebanyakan foto-foto ini dicuri daripada internet. So jadi kamu boleh tengok profile picture diguna dah tak betul. So orang tu kemungkinan besar orang yang tak betul juga. Okay, kita tengok kes yang ketiga. Kes yang ketiga ni adalah berkenaan dengan seorang university student masih muda dalam 20-an, tapi dia telah kehilangan RM42,000 dalam video game scam yang dia jumpa iklan ni dalam Instagram. So apa yang jadi dalam kes ni? Pelajar itu terjumpa satu iklan di mana iklan ni menawarkan currency ataupun duit daripada game tu, and duit ini boleh dibeli dengan duit yang betul. Maksudnya kita boleh beli dengan duit ringgit Malaysia. So
apa yang scammer ni buat, dia offer currency game ni dalam satu harga yang sangat murah, and pelajar ni sangat-sangat nak currency tu, sebab kat tempat lain mungkin offer dia lagi mahal. So yang offer dalam Instagram ni sangat menarik, and kedai ni pun nampak macam satu kedai yang convincing bagi dia. Alright, so apa yang dia dah buat, dia transfer duit, and kedai tu, IG tu, dia reply balik kepada pelajar ni bahawa duit yang ditransfer tu masih tak cukup, dia kena transfer lagi sebelum dia boleh dapat currency tu. So after few transaction, dia dah habis duit, pelajar ni dah habis duit. Still dia tak dapat lagi currency dia, and dia telah melaburkan beberapa ribu ringgit duit simpanan, tapi masih tak dapat. So dia cuba lagi dapatkan, sebab dia dah invest diri dia kepada pembayaran tu. Jadi dia kebetulan dia ada simpan banking detail mak dia, online banking detail. So menggunakan akaun mak dia transfer duit mak dia pula. Since duit dah habis, dia transfer duit mak dia. So in the end, dia kerugian dalam RM40,000. Maksudnya banyak duit mak dia telah digunakan untuk cuba dapatkan currency game ini. Padahal currency game ni memang tak wujud and tiada pun. So apa jadi selepas dia transfer dalam RM40,000 tu, kedai tu automatically hilang, tak dapat dikontak, and of course dia sedar telah ditipu, dia buat police report. Okay, so apa jenis scam ni? Scam ni adalah satu purchase fraud, di mana mangsa bayar duit kepada satu produk yang tak wujud ataupun servis yang tak wujud. So apa yang scammer ni buat? Scammer ni offer offer produk pada produk yang murah, yang bawah pada market price. Jadi selepas bayaran dibuat, scammer masih lagi minta duit untuk dapatkan, untuk pembeli tu dapat produk tu, pembeli buat lagi transaction. So itu yang terjadi dalam situasi ini. Selepas mangsa dah spend semua duit dia dan duit mak dia, dia sedar yang telah ditipu. So apa yang scammer ini buat? Macam mana operation dia? Scammer ni simple saja. Dia buat satu IG shop, Instagram punya shop, tapi atas fake account yang menjual produk yang murah. And produk ni mungkin berubah-ubah. Mungkin hari first victim dia buat produk game, and next victim dia buat produk sukan. So dia sentiasa berubah-ubah ya. And transaction ni dibuat melalui direct transfer. Maksudnya dia mengelakkan, scammer ni sentiasa cuba mengelakkan kad kredit payment ataupun PayPal payment, di mana PayPal dan kad kredit ni sangatlah secured. Maksudnya bank akan pegang duit tu ataupun PayPal akan pegang duit tu. Dia tak mahu yang tu, dia nak direct transfer sahaja. So scammer akan demand beberapa payment daripada victim, daripada mangsa dia, supaya dia dapat item yang supaya mangsa ni dapat item yang mangsa ni beli. Tak bagi lagi, tapi dia dah minta dah beberapa transaction. So selepas berapa transaction ni selesai, store dia akan hilang. Store yang fake ni akan hilang, and scammer akan buat bisnes lain pula, buat store lain pula, and dia target audience lain pula. So yang penting untuk kita tahu adalah macam mana cara-cara kita untuk berjaga-jaga, langkah berjaga, firewall kita, macam mana kita nak melawan situasi yang macam ni. Pertama, sentiasa tengok kepada store ataupun kedai-kedai yang legit, yang betul-betul valid. Maksudnya ada orang boleh vouch pada kita, cakap okay, kedai ni betul, ni kedai yang wujud. Ataupun ada customer review yang cakap okay, ni kedai yang betul, ni produk yang betul, produk yang bagus, bukan tiruan. Kita tengok pada customer review, sentiasa tengok review sebelum beli produk apa-apa. Alright. Kedua, elakkan daripada membeli sesuatu produk yang terlalu murah, yang macam tak mungkin, sebab dia below pada market price. Macam tak mungkin ada orang penjual akan jual something yang rugi. Tak mungkin. Tapi something yang too good to be true ni, kita kena hati-hati. And yang ketiga paling penting sekali adalah tengok pada detail kedai tu. Mungkin dia akan bagi tahu dekat mana alamat kedai tu, ataupun nombor telefon kedai, ataupun even delivery information. Dia cakap dia hantar melalui pos laju ke. Kalau dia hantar melalui pos laju, apa nombor tracking dia, and term condition lah biasanya. Ni kita boleh nampak pada kedai tu. Kena sentiasa tengok benda-benda yang macam ini sebelum kita buat purchase yang kita tak pernah buat. Macam kedai tu kita tak pernah beli something dari kedai tu, kita nak try beli something.
tengok betul-betul sebelum beli. Okey, dengan berakhirnya 3 case study yang saya bentangkan tadi, maka berakhirlah presentation saya mengenai Self Social Media Firewall. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan balik kepada Tuan Moderator. Silakan Tuan. Mr. Robot is probably one of the most accurate portrayals of what hackers can actively do. If you're interested in hacking and don't understand a lot of this, the TV show itself actually employs hackers to work on the show to depict real-life hacks that could happen in real life. And it's a very, very accurate portrayal of everything that we see in today, from being able to hack smartphones to getting access to a big corporation and being able to bring them to their knees from a cyber perspective. So what's the top 5 things that you can do to make yourself more secure both at your business and your home? Number 1, use 2-factor authentication or 2-step verification everywhere that you can. Your banking systems, Twitter, Facebook, all support the ability for you to enable an additional security feature that you may not know. If you go to your settings, it's in there. You can enable it, and every time that you log in, it'll register your computer, and you can then get a text message to go into that system as a second form of verification. And why that's important is because if a hacker gets access to your password, they still have to have access to your phone to get access to your account. And that's really important by enabling that specific security step, probably number 1. Number 2, don't use the same password everywhere. I know it's hard, but using the same password everywhere is probably the easiest ways that we break in as hackers. So if you have the same Twitter password as the same banking information, those are things that can get you in some serious trouble. Number 3, make sure that you stay up to date. Those security patches. Every time you have a Windows update that says, hey, I need to update your computer, it's usually to fix a known attack that hackers have figured out to get access to your computer. So keep up to date. Whether you're using a Mac, they aren't impervious to attack, or using Windows, same thing, update your systems. That's the most important thing. Always keep up to date with what you're having out there. Same thing for third-party applications. If you're using Java, Adobe, PDFs, Office documents, those are all things that you want to keep up to date, and that makes it much harder for us as hackers to break into your system. Number 4, social media. Be careful with how much information you actually put online. We as attackers can look at that. Look at what you do, your spending habits, what you might be doing from a day-to-day perspective, going and buying Starbucks at a certain location. Those are all things that we can use to identify when you're going to be out of the country or when you're going to be at a business meeting. We can use that as a method to attack you. One of the main things that we do as hackers, especially when it comes to social engineering, is we create a sense of urgency. Something that you're familiar with, but you have to take action upon. So let's just say, for example, I'm a Verizon customer and I have an Amazon package that's getting delivered. Well, if I, as an attacker, know an Amazon package is getting delivered, sending a text message from a Verizon customer support service line coming from Amazon saying, hey, your package is being rerouted, you need to log into the site to get it delivered again, is something that an attacker can use. So those are things that attackers can leverage is urgency, how you actually operate, and all that information that you post online are things that we can use as attacks. And last but not least, personal information. That's one of the biggest things that attackers can leverage to get access to your data. Things like social security numbers, your credit card numbers. A person is not going to call you on the phone from a banking service and ask you for that type of information. So whenever you get a call that's too good to be true, or a call that is a fraud services line, call them back. Look at the number on the website themselves and call it back. Because a lot of times attackers will impersonate financial services, they'll impersonate different organizations to try to get your personal information and use that to be able to make fraudulent charges. So when it comes to that, your phone, verify first. Go to their site, call the site itself from there, and then call to an actual person that's actually at that institute itself.